Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan lagi perbincangan berkenaan dengan akidah wasatiyah. Kita berada pada hari ini pada muka surat yang ke-19 berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang disyarahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini dalam akidah, tulisan dia akidah wasatiyah. Bal yu'minuna billahi subhanahu laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Yang bermaksud bahkan mereka beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil akan kebenaran jalan golongan yang selamat daripada pertolongan dan mendapatkan pertolongan. Ahli sunnati wal jamaah selamatnya jalan dan manhaj yang mereka tempuh dalam masalah ini, di mana kaum salaf umat ini dan para imamnya adalah menyifati Allah dengan sifat yang sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, dan juga sesuai dengan apa yang Rasulnya sifatkan untuk dirinya, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan juga tamthil. Mereka menetapkan tanpa menyerupakan dan menyucikan tanpa meniadakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamithlihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, merupakan bantahan terhadap ahli tamthil dalam firman-Nya, wa huwas sami'ul basir, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat, dan merupakan bantahan kepada ahli ta'til. Tidak diragukan bahawa ahli sunnati wal jamaah dan ahli hadis di kalangan penganut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan selain daripada mereka sepakat bahawa menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala keserupaan makhluk, serta sepakat untuk mencela musyabbihah, iaitu menyamakan sifat-sifat dan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, kerana telah diketahui berdasar kepada Al-Quran, Sunnah dan Ijma', dan juga berdasar kepada akal bahawa tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, baik dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Oleh kerana itu Allah tidak boleh disifati dengan sifat yang merupakan kekhususan bagi makhluk, kerana Allah disifati dengan sifat yang sempurna.
suci daripada segala kekurangan dan tidak memerlukan sesuatu pun selainnya, dan segala sesuatu selain dia dan memerlukan kepadanya. Dan oleh kerana tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat-sifatnya. Dalam ayat di atas terdapat penetapan sifat kesempurnaan secara garis yang besar, dan dimaksudkan yang kesempurnaan adalah menetapkan kesempurnaan bagi Allah tanpa menyerupakan dengan segala sesuatu. Baik, kita lihat apa yang disebut. Bal, bahkan akan tetapi mereka ni yu'minuna bi anna Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar ahli sunnati wal jamaah ni, dan dalam fikiran mereka berdasar kepada apa yang Allah Ta'ala sebut, ada laisa kamithlihi syai', bahawa Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah menafikan, dia panggil mumathilah. Mumathilah ni maknanya dirinya disamakan dengan segala sesuatu. Kemudian dia menetapkan pendengaran dan penglihatan. Laisa kamitslihi syai', itu dia menafikan, aku tak sama. Wa huwas samiul basir, dia menetapkan kesempurnaan pada pendengaran dan penglihatan dia, membersihkan diri dia sebelum daripada, kalau dalam bahasa, dia membersihkan diri sebelum daripada dia menghiaskan sesuatu dengan sifat dia. Baik, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah sendiri menafikan. Kalau dia sebut mendengar ke, dia sebut melihat ke, dia sebut apa sahaja yang ada sifat itu pada manusia, tapi pada Allah itu tidak sama. Contoh kita bagi, kalau mendengar, manusia juga mendengar dan Allah Ta'ala juga mendengar, tetapi pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran manusia. Kerana pendengaran manusia ini terbatas. Dia boleh dengar apa yang ada di hadapan dia, dia boleh lihat apa yang ada di hadapan dia, dia boleh rasa apa yang ada duduk dekat dia. Tapi Allah ni, penglihatan dan pendengaran dia lebih, dengan dia berfirman dalam Al-Quran, innahu alimun bidzatis sudur, aku mengetahui benda yang ada dalam hati kamu. Manusia tak boleh baca hati orang. Sebab itu ada kaedah nahnu nahkum zawahir, kami hanya hukum dari sudut zahir sahaja. Zahir dia begitu, begitulah. Sebagaimana dalam peperangan ada seorang sahabat yang mengangkat pedang dia, kemudian kawan tu mengucap 2 kalimah syahadah. Sahabat tu hayun juga pedang dia, putus kepala. Lalu berita ni sampai pada Nabi SAW. Kenapa kamu penggal kepala, bunuh mereka yang telah pun mengucap 2 kalimah syahadah? Jawab sahabat tu, dia kata, dia mengucap 2 kalimah syahadah sebab dia takut pada pedang aku. Dan pedang dah angkat dah. Nabi tanya sahabat tu, asyataqta qalbah, kamu belah dada dia, kamu tahu? Itu ucapan Nabi. Asyataqta qalbah, kamu belah dada dia, sebenarnya kamu tahu? Dia itu masuk Islam kerana takut pada pedang kamu. Ini membawa maksud bahawa tidak ada orang yang tahu benda yang ada dalam hati. Pengetahuan Allah luas. Kerana Allah Ta'ala sebut alimul ghaibi wasyahadah, aku tahu benda yang gaib dan juga benda asy-syahadah. Dan kita tidak boleh menyebut sebarang masalah al-ghaibiyat kecuali apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak pandai-pandai sebut syurga ke, buat macam ni dapat pahala macam ni, buat dapat pahala macam ni. Kerana pahala ni benda yang tak nampak. Kita tak nampak pahala ni, bukan kita nampak. Oleh kerana benda yang tak nampak ni, maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita. Nabi pun tak tahu.
Benda gaib ni Nabi pun tak tahu. Dan Nabi SAW telah sebut bahawa in a'lamul ghaib, kalau aku tahu benda yang gaib ni, nescaya mudahlah hidup atas muka dunia ni. Kalau aku tahu benda gaib ni, mudahlah hidup atas muka dunia, tak payah pergi berperang, dah tahu dah nak kalah. Itulah maksud Nabi. Tak payah buat apa-apa sebab tahu dah apa yang akan berlaku. Tapi Nabi pun tak tahu. Baik. Baik, dia kata seandainya kalau kita katakan bahawa ada sesuatu yang semisal dengan Allah, nescaya seseorang itu telah mengurangi sifat Allah Ta'ala, mengurangi sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu Allah menafikan dirinya dulu daripada sebarang kesamaan dengan manusia, daripada sebarang kesamaan dengan manusia. Bahkan kalau kita nak ambil Allah Ta'ala ni setara dengan manusia, makna kita telah buat syirik. Contohlah kita kata zaman lah ni, orang faham di kalangan pok-pok tarekat ni, dia kata tok guru dia tahu benda yang adalah hati anak murid dia. Ni benda yang berlaku zaman lah ni lah. Kita ambil contoh senang supaya nampak. Dia kata tok guru dia tahu benda yang adalah hati anak murid dia dengan satu perkataan yang dia gunakan oleh pok-pok ni, dia panggil kasyaf. Kita jangan terlalu orang panggil ekstrim dan melampau sampai kita menyamakan tok guru kita dengan Allah. Apa maksud saya? Maksud saya, Allah Ta'ala tahu benda gaib dan Allah Ta'ala tahu lah hati manusia ni macam mana. Tiba-tiba seorang tu dia kata bahawa tok guru dia tahu benda yang adalah hati. Bermakna dia telah ambil sifat Allah Ta'ala tadi letak pada tok guru dia. Dan benda ni banyak berlaku di kalangan kita. Dengan mengatakan bahawa wali ni, dia ni wali sebab tu dia tahu apa yang adalah hati. Sebenarnya orang tu guna bisikan syaitan dan bisikan jin. Jin yang bagi tahu pada dia, jin pun tak tahu juga. Dia kena tipu ke jin gitu je. Cuma jin bagi tahu dia ni begini, buat begini. Melalui qarin yang ada dengan dia tu sudah. Kita ni ada qarin, ada kawan kita. Baiklah kita, baiklah qarin tu yang mendamping dengan kita. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Allah Ta'ala sebut tu, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman, mana-mana orang tak ambil peduli ni dengan ingatan Allah dengan Al-Quran ni, nuqayyid lahu syaitan. Allah Ta'ala kata aku penuhkan jiwanya dengan syaitan. Jiwa ni Allah Ta'ala penuhkan dengan syaitan. Dan Allah Ta'ala jadikan fahuwa lahu qarin, syaitan ni pendamping bagi dia. Jadi Tok Bomo ni yang nak berubat, duk tanya kawan ni, duk tanya qarin ni, dia ni duk buat apa, dia bagi tahu dia buat ni. Bukan Tok Bomo tu tahu benda gaib, tapi dia diberitahu oleh jin yang duduk dekat kita. Banyak orang yang kena tipu dalam bab ni. Dan bomoh-bomoh zaman lah ni, dia tak guna dah perkataan bomoh tu, sebab kalau bunyi kataan bomoh, orang kata syirik. Dia gunalah perkataan perubatan Islam. Perubatan Islam. Ada perubatan Islam yang berubat sungguh. Kalau saya tak letak nama perubatan Islam tu, tak nama. Apa nak kait sebuah benda, nak kait dengan Islam? Sebuah benda kita nak kait dengan Islam ni untuk apa? Untuk laku. Sebab Islam ni barang laku. Islam ni benda hak laku. Orang nak Islam ni. Dari sudut marketing dia, kita kena letaklah benda yang orang nak.
Apa benda yang orang nak ni? Islam orang nak. Sebab orang nampak kebenaran Islam, betulnya Islam. Oleh kerana orang nampak benar dan betulnya Islam tu, kita buat perubatan Islam. Makanan sunnah, perubatan sunnah. Islam sunnah ni orang nak. Kita pergi dekat dia berobat dengan cara Islam, dengan cara sunnah. Padahal apa yang dia berobat tu jauh daripada sunnah Nabi SAW. Jauh sangat. Jauh sangat. Kerana kita terbiasa orang Melayu dengan benda-benda yang begini. Terbiasa. Ada yang lebih teruk lagi. Bismillah. Yang lebih teruk lagi, tunjuk gambar Tok Wali ni, syaitan pun lari. Tu lagi teruk. Ada dalam video depa duk berobat lah. Berobat. Tunjuk gambar Habib ni. Lari syaitan. Nah, orang minta saya komen, saya kata tak ada apa. Syaitan tu terkejut. Dia lari ya. Bukan dia takut. Lah. Boleh jadi dalam fikiran syaitan tu kata tak pernah lagi orang berobat dengan gambar ni. Kita tengok gambar tu dia terkejut. Boleh jadilah, kita pun tak tahu mana raib ni. Yang menyebabkan orang puji, dia syaitan sengaja buat begitu. Supaya orang puji Tok Guru tu lebih kuat lagi. Dengan mengatakan Tok Guru tu ada karamah, Tok Guru tu ada kehebatan dan macam-macam lah. Orang akan kata begitu, yang tu yang dia nak. Yang tu yang dia nak. Mengheret manusia ke dalam syirik yang kadang-kadang kita tidak sedar sampai kepada tahap syirik begitu. Berlaku di kalangan kita. Berlaku. Pemujaan yang melampau, yang menyamatarafkan Allah dengan makhluk itu sendiri. Tak boleh. Syirik yang besar. Bukan syirik main-main. Segala yang mentarbik ini Allah. Baik. Itu kalau bab orang tarekat. Dalam bab barakah gitu juga. Dalam bab berkat pun ada nilaian yang sama. Menyamakan keberkatan yang ada pada Allah dengan manusia. Kita nak mengambil berkat daripada seseorang, sepatutnya keberkatan ini milik Allah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu. Allah Taala sebut tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak ni benda yang Allah Taala sebut dalam Quran. Kita nak mengambil berkat daripada seseorang dengan cara, kalau orang tu ada ilmu, kita ambil ilmu dia. Tu orang panggil ambil berkat di atas apa yang Allah Taala beri kepada dia. Kerana berkatnya hidup dia itu kerana Allah Taala beri ilmu kepada dia. Tapi orang sekarang lain. Ambil berkat di bekas minuman, Tok Guru kita pun minum sebab nak ambil berkat. Itu kefahaman yang salah dalam masalah berkat. Tak betul fahaman gitu. Kalau benar-benarlah benda tu hak Nabi SAW, kita kata hak betul-betul hak Nabi, tak apa, sahabat memang ada riwayat ambil berkat. Sebab itu benda yang betul-betul hak Nabi. Yang jadi masalah, menyamakan Tok Guru dia dengan Nabi. Mana boleh? Tak sama. Orang yang paling alim, orang paling hebat di zaman kita pun nak banding dengan sahabat yang paling rendah di zaman Nabi SAW. Mulia sahabat tu lagi. Sebab dia berjumpa dengan Nabi. Dia bertemu dengan Nabi. Dalam bab berkat ni, orang kita memang salah faham berkenaan dengan berkat. Balik kita meletakkan benda yang berkat di atas apa yang Allah Ta'ala tidak sebut keberkatan itu. Tak boleh. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, setiap benda yang berkat, Allah Ta'ala sebut cara pengibadatan terhadap kawasan itu, ke tempat itu, Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut Kaabah itu berkat. Negeri Mekah tu bibakkata mubarakah. Allah Ta'ala sebut Mekah yang berkat. Cara dia mana? Baitullah. Tawaf di situ, sa'i di situ. Tempat berkat, Allah Ta'ala sebut cara ibadah macam mana. Kerana
ada manusia yang mana klaim bahawa tempat itu berkat dan dia buat cara ibadah sendiri. Bagaimana berlaku di Yaman, mendakwa bahawa ini kubur Hud, kubur Nabi Hud dan macam-macam, buat ziarah kubur setahun sekali untuk mengambil berkat. Tak betul lagu tu. Bukan di Yaman saja, Malaysia pun ada. Buat hari haul tok kenali lah, hari haul tok tu tok ku ni, hari haul tok ku macam-macam. Buat di Terengganu baru-baru ni. Bang saya sebut negeri senang. Negeri saya juga. Buat hari haul. Hari haul untuk mengambil berkat dengan Tok Wali. Lepas tu pergi ziarah kubur Tok Wali untuk apa? Untuk apa? Ziarah kubur Tok Wali itu untuk apa? Bila kita kata begini, dia kata ni, apa salahnya kita ambil berkat? Apa salahnya kalau nak fikir Islam ni, duk main apa salahnya? Tak jadi, bukan tak jadi agama gitu. Yang perlu kita tanya mana dalilnya. Itu nombor satu. Pihak berkuasa pun bersungguh, kerajaan pun bersungguh. Kerajaan pun bersungguh juga. Kerana orang ni ramai. Bila ramai, pengikut dia ramai. Bila pengikut dia ramai, pengundi, nak undi dia tu ramai. Jadi kena jaga belaka, dia kata. Kena jaga. Hak tu pun kena jaga, hak ni pun kena jaga. Biarlah syirik tak syirik pun, hak tu nombor dua, nombor satu, pengikut tu nak undi dia dalam pilihan raya tu kena jaga. Tu orang kerajaan, orang politik, dia tak fikir dah. Soal macam-macam mana. Dia fikir, ni, al-fulus kullu lulus. Hak tu hak dia fikir. Dia tak tahu benda ni boleh membawa kepada kerosakan. Dan benda tu dah ada dalam zaman kita ni. Dah ada di zaman kita. Dia buat perarakan besar-besaran. Perarakan besar-besaran. Pergi mana? Pergi di kubur. Kalau tuan-tuan tengok benda ni berlaku di Yaman, memang berlaku sungguh. Berlaku depan mata. Untuk apa? Pergilah baca atas kubur begini. La ilaha illallah. Yang tidak ada nas daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Sebab satu je, dia kata bahawa Tok Guru tu berkat, mati pun keberkatan dia ada lagi. Walaupun dia mati. Itu yang keluar cerita macam-macam. Tok Guru dia pergi ke Madinah, pergi ke apa ni orang panggil, tiba-tiba bergegar makam Nabi itu, tiba-tiba keluar tangan daripada makam Nabi itu. Tak pelik cerita tu. Kita kata masa tu tak bising ke polis-polis ada jaga ramai-ramai itu di Masjid Nabawi itu. Tangan itu menghulurkan kepada tuan guru saya, bersalaman dengan Tok Guru dia. Tuan fikir sendirilah. Imam Malik hebat lebih pada Tok Guru dia lagi. Imam Malik yang mengajar dalam Masjid Nabawi, tak pernah keluar daripada Madinah. Tak pernah dengar lagi kata Imam Malik cerita dengan cerita tangan keluar daripada makam Nabi salam dengan Imam Malik. Kita pernah dengar cerita itu? Tak pernah dengar lagi. Yang Tok Guru dia hebat sangat sampai lebih pada Imam Malik ni, kenapa? Dia menyamakan dengan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala sebut Allah Taala Maha berkat, Tok Guru dia juga berkat, patut dipuji. Last sekali dia akan puja Tok Guru dia tak puji Allah Taala. Kalau kita pergi jauh sikit, pergi Sudan pun begitu. Sudan, kubur Tok Wali tengah-tengah ni, dia buat binaan macam masjid ni lah. Dia tawaf masjid tu. Kita tahu tawaf masjid tu. Tawaf. Dia bawa kain warna putih tu macam nak pergi buat haji. Ni golongan kuburiyun yang ada di Sudan. Memang itu yang berlaku kerana salah memahami ayat dan tidak mentadabbur dengan betul apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu laisa kamitslihi syai'. Tu je punca dia. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu. Jadi
Kita tidak meletakkan sama ada meletakkan Allah sama dengan orang lain ataupun meletakkan makhluk setara dengan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku di kalangan kita ini merupakan godaan-godaan syaitan ini. Baik. Kemudian, kalau kita pergi sikit lagi. Iman yang ada pada seseorang ni terhadap laisa kamitslihi syai' ni, ayat ni membuahkan sikap pengagungan yang tertinggi kita pada Allah. Baik, tuan-tuan, kita sebut subhanallah. Kita sebut subhanallah, kita sebut. Itu salah satu daripada perkataan yang mana kita mengagungkan Allah Ta'ala berada di tempat yang paling tinggi. Bila kita sebut subhanallah, bila kita sebut Allahu Akbar, kita meletakkan kuasa yang paling besar, kehebatan yang paling hebat hanya pada Allah. Oleh kerana itu, sebelum daripada kita melaksanakan kita masa mula-mula kita nak masuk sembahyang ni, kita nak masuk solat ni, kita akan takbir dulu Allahu Akbar. Itu simbolik kepada kerja-kerja kita yang lain ni semua kecil. Kerja kita, apa yang kita buat ni, apa yang kita ada, semua kita tinggal dulu. Sebab Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kerja kita pun tak ada apa, kecil je mana ada, ni semuanya kecil, Allah yang paling besar. Kita pun akan takbir Allahu Akbar. Itu menunjukkan iman yang ada pada kita tu membuahkan sikap yang baik apabila kita memahami siapa dia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika kita beriman kepada Allah yang Maha mendengar, apa kesan dia? Laisa kamitslihi syai', kita tahu dah tadi, kita tak sama ke Allah. Wa huwas sami', kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Seseorang itu akan menjaga lisan dia daripada berkata dengan perkataan yang tidak baik, kerana dia mengetahui Allah mendengar. Itu kesan daripada seorang yang beriman dengan Allah yang As-Sami', yang mendengar. Ketika mana seorang itu melafazkan perkataan, Nabi SAW mengajar kita cara bercakap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, dia berkata benda yang baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Bercakap benda yang tidak baik, lebih baik diam. Kalau bercakap benda yang baik adalah dituntut oleh Allah. Tapi kalau nak bercakap, kena ingat dua perkara je. Falyakul khairan, kena bercakap benda baik, aw liyasmut, ataupun diam terus, tutup mulut. Tutup mulut. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, orang yang beriman dengan Allah yang Maha mendengar, dia tidak akan bercakap benda yang sia-sia. Percakapan kita ni adalah benda yang akan dipersoal jawab di hadapan Allah, kan ada catatan, ada recording oleh malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min yalfizu, tidak ada benda yang kita lafazkan ini illa ladai, kecuali di sisi kita ada raqibun atid, ada tukang catat, tukang rekod. Pencatat ada, hak rekod pun ada, hak kita bercakap hari-hari. Dan ayat lain lagi, innas sam'a wal basara wal fu'adah, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, innas sam'a, pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan juga apa yang kamu buat, apa-apa yang kamu fikir, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bermakna orang yang beriman dengan As-Sami', dia akan menjaga tutur kata dia kerana dia tahu Allah Ta'ala mendengar. Baik. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Ta'ala yang Maha melihat. Kesan daripada kita beriman dengan Allah Ta'ala yang Maha melihat, kita akan menjaga diri kita. Kerana kita rasa bahawa
CCTV Allah Ta'ala tu sentiasa dipasang kepada kita. Seorang pekerja yang dia rasa bos dia tengok hari-hari tempat kerja dia, ada CCTV 456 situ, duk tengok, duk suluh. CCTV sekarang pula boleh tengok ikut telefon, dia lagi takut. Dia akan buat kerja dengan baik. Begitulah kita dengan Allah. Kita kena sentiasa ada muraqabah. Muraqabah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Semua makhluk. Itu yang kita sebut tadi. Penglihatan kita pada seseorang, je kalau kita tengok pada benda ni, kita tak boleh tengok daripada orang lain. Allah tidak. Penglihatan Allah kepada semua. Bukan kata Allah tengok saya, Allah tak tengok tuan-tuan. Tidak, dia tengok semua sekali. Kita alat untuk melihat dengan mata. Kita tak boleh letak bahawa Allah Ta'ala ini ada mata, tak boleh. Allah panggil tamthil, menyamakan kita dengan Allah. Dan lihat macam mana? Lihat dengan cara Allah yang tidak sama dengan makhluk. Itu iman pada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Akhirnya untuk kesimpulan pada pagi ini, seseorang yang mengakui bahawa kesempurnaan yang ada pada sifat ada pada Allah Ta'ala dengan betul, makin bertambah iman dia, makin tambah diri dia rasa penghinaan kepada diri dia, makin bertambah sifat ubudiyah, kerana kita adalah manusia yang serba kekurangan dan Allah Subhanahu wa taala ni serba lengkap. Itu kesan daripada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Dan seseorang itu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih yakin dia kepada Allah Taala, yang Allah Subhanahu wa taala ada memerhatikan dia selalu, dan dia tidak akan buat, dia tidak akan faham, dia tidak akan puja selain daripada Allah, kerana dia tahu bahawa makhluk ini lemah, dan sebagai bentuk orang yang menyamakan diri dengan Allah Ta'ala adalah mereka telah terjun ke lembah syirik. Untuk itu sajalah untuk pagi ini, insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.